Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sila rujuk kepada modul MPSM Johor yang kedua, tahun 2020. Modul 2, ulang kaji kecemerlangan berfokus SPM 2020 dan kita akan terus lihat kepada soalan nombor 5. Kamu lihat pada 5B, buku tunai runcit. Buku tunai runcit ni adalah paling simple. Pada soalan ini adalah tajuk berkaitan dengan buku tunai runcit. Macam mana saya tahu buku tunai runcit? Sebab dekat bawah ni dia sebut buku tunai runcit. Dan bila kamu mendapat soalan buku tunai runcit dalam peperiksaan, biasanya dia akan beri tapak. Dia akan beri tapak dan kamu pastikan bila kamu isi tu, kamu masukkanlah ruangan dia. Dia kata menunjukkan lajur alat tulis, belanja runcit sebagai belajar analisis. Maknanya dia ada dua bahagian sahaja. Kamu lihat pada skema, dia ada dua bahagian saja, alat tulis dan juga belanja runcit. Dan pastikan kita kena tahu dua perkara. Yang pertama adalah panja. Yang kedua adalah recoupment ataupun bayaran semula. Bayaran balik lah. Panja maksudnya nilai yang sepatutnya ada pada setiap awal bulan. Pada soalan telah dia kata nilai panja berjumlah 300. Maknanya pada awal bulan dia kena ada nilai RM300. Tetapi dia kata baki pada 1 hari bulan Jun adalah RM48. Sepatutnya ada RM300, tapi yang tinggal hanya RM48. Dekat sini dia kata 1 Jun kita kena dapatkan bayaran balik. Bayaran balik pada awal tu maknanya sebelum ni sepatutnya ada 300 tapi cuma ada 48. Jadi bila kita tolakkan 300 dengan 48 ni, kita ada baki lagi 252 yang tak cukup. Baki yang tak cukup ini adalah recoupment ataupun kita sebut sebagai bayaran balik. Bila dibayar balik, mestilah menggunakan perkataan bank. Dan kita akan letakkan sebagai bank 252. Seperti contoh di dalam ini, 48 dia akan tulis sebagai baki BB dan dia akan tulis bank sebagai 252. Apabila kamu tambahkan kedua-dua ni, dia akan pasti dapat kembali nilai panja iaitu RM300. Seperti ini. Kedua, 6 hari bulan, dia kata beli cartridge pencetak RM65. So antara dua lah, sama ada alat tulis atau belanja runcit. Salah satu. Dan tentulah cartridge pencetak ini adalah sebagai alat tulis. Printing kan, ink printer. Ink printer yang cartridge tu, yang tempat isi ink tu. Itu namanya cartridge. So pastikan bahagian pembayaran ditulis, barulah pecahkan kepada analisis dia. Tarikh ni salah tarikh ni 6 hari bulan bukan 16. Next kita ada penyegar udara pada 9 hari bulan. Nilai dia sebanyak RM30. Penyegar udara ni confirm bukan alat tulis dan kita akan pindahkan ke dalam belanja runcit. So tulislah sini 30 dan dia akan masukkan ke dalam bahagian belanja runcit. Seterusnya pada 13 hari bulan, belanja pembersihan. Belanja pembersihan ni confirm lah bukan alat tulis. Jadi kita akan masukkan di mana? Di dalam belanja runcit. So dia akan pindahkan ke dalam belanja runcit. Tulislah butiran dia. Next, akhir sekali iaitu membeli fail dan kertas pencetak. So confirm lah ini adalah alat tulis. Dia akan letakkan di bahagian alat tulis. So dia masukkan RM58 di bahagian alat tulis. Apa yang kamu perlu buat seterusnya, kita kena totalkan semua bahagian alat tulis dan akan dapat 1, 2, 3. Totalkan semua belanja runcit, kita akan dapat 75. Kita akan totalkan semua pembayaran, akan dapat 198. Tapi kalau kamu tambahkan kedua-dua ni balik, dia mesti akan dapat sama dengan nilai ni. Mesti akan dapat sama kembali. 129 campur 75, dia mesti akan dapat balik 198.
Kalau tak dapat sama tu mesti adalah yang silap yang kamu tercecer untuk tulis. Sekarang ni kita ada nilai RM300. Di sini ada satu lagi ni tertinggal. Tulis dulu 300. Pastikan kamu tulis bahagian ni Total dia ada 300. 198 dah guna untuk pembayaran. So ada baki lagi 102. Kita akan tulis sebagai baki HB baki hujung bulan. Dan kita akan pindahkan baki hujung bulan ni kepada bulan yang baru, baki BB, kepada awal bulan iaitu Julai 1. Dan kita mesti lihat soalan mesti ada recoupment, pembayaran balik. Kita mesti settlekan pembayaran balik. Maknanya duit top up dia ada 300. Dia dah guna 198, ada baki lagi 102. Jadi dia kena top up balik 198 supaya dapat balik RM300. Jadi nilai yang dia nak top up semula, bayaran recoupment tu, bayaran balik baju ruang adalah 198. Dan bila dia total balik, ini akan pasti dapat semula nilai RM300. Simple saja. Jadi kalau soalan objektif, kamu akan jumpa banyak lah berkaitan dengan buku tulisan runcit ni. Mungkin dia bagi total penerimaan, total pembayaran. Lepas tu dia bagi nilai panja. Lepas tu tanya berapa recoupment, berapa pembayaran balik akhir untuk bulan seterusnya. Kamu kena kira yang tu. Dia guna perkataan recoupment. So kamu kena tahulah perkataan tu untuk apa, tujuannya untuk apa. Okay. Saya harap kamu boleh buatlah yang bahagian ni. Okey. Simple saja tajuk ni. Okey, ada sebarang pertanyaan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey.